Fadilat Jumaat. Dengar ni macam lekeh dia tajuk ni. Nah, Fadilat Jumaat. Kadang-kadang dia bab semayang Ustaz. Bab semayang lekeh yang kita rasa. Kita rasa, tapi kita buat ni betul-betul macam mana? Nah, dalam bab rukun qauli, rukun fi'li, ya, rukun qauli macam mana? Kita baca Allahu Akbar, sebutan takbir kita macam mana? Ya, ada rukun qauli dalam sembahyang kan? Masa bila afdal, bagaimana sebutan kita afdal baca? Takbir, baca Fatihah, ya, apa lagi baca tahiyat, selawat kata Nabi, salam, rukun qauli yang kena jelas. Kena sebut. Kalau tak sebut, tak boleh. Takbir Allahu Akbar jelas. Bunyi suara tu qaul kena sebut Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan buat macam ni lah maknanya. Alhamdulillah. Baca tu biar dengar. Afdalnya sebutan kita afdal apa dia? Kita sebut, kita dengar. Afdal. Nah, kita sebut, kita dengar. Kalau kita sebut, memang setelah dengar jadi makruh pula. Nah, Allah dalam jadi payah nak masuk ni Allah salli Allah. Nak saya semayang di masjid. Kita ada masjid Rajaya sekarang. Yang pasar raya besar tak pernah. Saya. Besar ada masjid Jumaat. Nak kira lewat, kita jalan-jalan ambil semayang. Baru dia semayang di baik keluar ini. Lepas saya orang pakai baju Melayu lengkap, pakai sompok, baju Melayu sampai time dia pergi ke paip tu, dia bersih belakang. Dia kata, bang, abang dulu lah ni sebenarnya. Tak pernah bersih lah. Sebab dia di depan. Sila. Dia dah bawa kita lah. Abang, tak apa. Ya, ke dia hormat kita yang berpanjang pada dia lah. Bagi kita duduk. Lepas tu dia ambil sembahyang, tak habis. Ambil air sembahyang. Sudah lagi. Kita belakang dia. Tu pergi sebelah, ambil baik pula. Ambil sebelah. Saya naik sembahyang sunat. Satu masjid. Orang tu buka. Dia dah penuh ni, sembahyang kat luar, macam sembahyang kat luar lah kan. Sembahyang kat luar. Penuh lah. Imam dah tumpah, bunyi ada orang punya orang ambil sembahyang kat baik luar. Itu macam sembahyang kat luar, sembahyang kat luar. Tapi saya tengok dia tak siap lagi ambil sembahyang. Tak habis lagi dah ambil. Patut dia suruh dia kita dulu. Nah, kalau kita tunggu dia, nanya basah. Bila berhenti baik tu, imam dah nak sembahyang. Ya, bila qamat, imam nak sembahyang, baru senyap. Ya, ada penyakit. Macam ni macam mana? Ya, yang tu was-was kan. Dia pergi jumpa tu orang. Afdalnya apa dia? Kita dengar. Ya, makruh kalau member sebelah dengar, ganggu dia. Haruslah kata dekat ke Allah. Sampai terdengar dia. Dia tak ganggu. Makruh kalau ganggu kan. Tak, makruh kalau ganggu. Sampai terganggu kan. Tak boleh. Yang kacau member sebelah. Sebab dalam bab bacaan dia jadi bab sampai ganggu lagu kan. Haram. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdala ayyamikum yaumul jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafqatu fihi saqatu faksiru fihi min as-salat alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu 'alaika salatana wa qad balaytu qala ataquluna qad balaytu inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya'i 'alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya yang utama dari hari-harimu ialah hari Jumaat. Allah menjadikan kita ada 7 hari. Ya, penghulu sayyidul ayyam yaumul Jumaat. Penghulu segala hari Jumaat. Penghulu segala dalam sebulan, bulan Ramadan. Kan? Di dalamnya terjadinya Adam, dan di hari itu juga ia mati.
Dan pada hari itu akan ditiup sampai kala. Pada hari itu akan mati semua makhluk. Maka berbanyak membaca selawat kepadaku, kerana selawatmu itu dilangsungkan kepadaku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana selawat kami langsung kepadamu, padahal engkau telah rosak, engkau telah habis. Maknanya Nabi dah wafat. Nabi kata perbanyakkan selawat. Nabi SAW bersabda, dapat kamu berkata aku akan rosak, boleh kamu kata aku musnah, aku habis. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi untuk makan jasad para nabi-nabi alaihissalatu wassalam. Ya, haram bagi bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam, para Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Nabi pesan supaya banyakkan selawat ya pada Jumaat. Bila sebut dalam bab ni, saya bawa satu kitab. Kita baca kitab ya yang keluar pada Jabal Muhyiddin, Fiqh Manhaj Asy-Syafi'i, berkaitan dengan hari Jumaat. Kita baca sikit. Ya, dalam bab Jumaat ni dikata apa dia? Dia kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah baina annahum umul kitaba min qabli thumma hadha yawmuhum alladhi furida alaihim faqarafu fihi fahadana Allah fan-nasu lana fihi tabaa al-yahudu ghadan wa nasara ba'dan ghadin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat yang terakhir lahir ke dunia. Ya, dan umat yang terdahulu menikmati kelebihan, ganjaran dan masuk surga pada hari kiamat, walaupun mereka diberikan kitab syariat samawi sebelum kita. Hari Jumaat adalah hari yang telah difardukan atas mereka untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka telah mempertikaikannya. Lalu Allah memberi petunjuk pada kita sedangkan mereka menerima hari-hari berikutnya, yaitu Yahudi pada hari Sabtu dan Nasrani pada hari Ahad. Allah Subhanahu wa taala beri khusus kelebihan, fadilat, kelebihan kepada umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan pada hari Jumaat. Ya, kena kita baca tadi ni tuan-tuan. Sebab PKP ni ramai orang tak ada menerima, ada dia kata tak apa. Budak asrama tu berbulan-bulan tak ada menerima tu. Malam saya telefon ke jabatan, tuan, apa perkembangan pelajar saya ni? Pasal apa Ustaz? Pelajar saya nak balik pun tak boleh, nak balik kampung tak boleh, PKP. Budak-budak ni dah cakap dengan program ni, cakap dengan dinding, cakap dengan pasal apa tak? Nak balik tak boleh, nak pergi sembahyang Jumaat tak boleh, keluarga datang nak ziarah pun tak boleh. Sudah kacau. Hari ni pun telefon nak tanya, tiap-tiap hari nak balik. Kata Allah SWT, kita bimbang kadang-kadang orang ambil peluang. Saya pergi sembahyang Jumaat nak orang yang culas lah, orang yang culas orang yang ambil peluang. Kita pergi sembahyang Jumaat, masjid penuh, sedangkan masjid luar lagi. Ada amaran-amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan orang yang tak pergi sembahyang Jumaat. Ya, Jumaat ni diwajibkan oleh Allah di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tetapi masalah ni Nabi tak boleh laksanakan sembahyang Jumaat di Makkah sebelum hijrah kerana tentangan yang hebat dari Quran dari orang kafir. Walaupun ayat ini ayat kewajiban, ya ayyuhallazina amanu, ya, ayat ini disyariatkan, katanya di ayat Makkiyah, ya, diturunkan di Makkah. Ya, kalau kita tengok tentang amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak solat Jumaat. Ya, kelebihan dalam kitab dituliskan berkaitan dengan bab fadilah, bab kelebihan solat Jumaat, syarat-syarat dan sebagainya. Ya, menunjukkan bahawa solat Jumaat ini sangat penting besar.
ya, perhimpunan umat Islam, semua sekali orang Islam kumpul, ya, kumpul semua sekali duduk ramai-ramai haji, dan bersilaturahmi, berkumpul ramai-ramai, mengeratkan silaturahim, dan tanya khabar dan sebagainya. Umat Islam itu dunia tuan-tuan, hebat Islam, ya, sehari 5 kali sehari kumpul, ya, berjemaah solat 5 waktu, seminggu kumpul sekali. Umat Islam seluruh dunia berkumpul nak tunjukkan kesatuan umat Islam ini kuat, ya, umat Islam itu kuat. Abu Las meriwayatkan dengan sanadnya dari Aus bin Auf radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wasala wa tasala wa makara wa takara wa dana ansat lam yalu kana lahu bi kulli qadwatin ka ajrin sana siyamiha wa qiyamiha." Siapa yang wuduk dan mandi pada hari Jumaat dan datang lebih pagi dan mendekatkan diri dari imam dan mendengar serta memperhatikan khutbah dan tidak berbuat lara, maka mendapat pahala untuk tiap langkahnya seperti puasa dan bangun malam 1 tahun kelebihannya. Kelebihan dari Jumaat banyak. Ulama sebut ada beberapa amalan khusus pada Jumaat yang kita kena cuba buat. Nah, antaranya yang pertama, membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumaat banyakkan selawat. Nah, yang selalu kita sebut selawat kepada Nabi, selawat kepada Nabi bila imam sebut, bila sebut. Yang kedua, baca surah Al-Kahfi. Yang ini tak jadi amalan kita lagi. Dan kita baca Jumaat surah Yasin, ya, surah Al-Kahfi 8. Pasal tu jadi malam panjang sangat surah Al-Kahfi, 100 lebih ayat itu. Nah, tapi kalau kita baca pagi lepas subuh sikit, lepas subuh sebelum Jumaat sikit, lepas Jumaat sikit, pasal habis. Nah, ataupun kita dengar bacaan surah Al-Kahfi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Jumaat baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan. Yang ketiga amalan itu bersedekah pada hari Jumaat. Sedekah subuh. Dan hari Jumaat juga ada satu masa saya sebut. Ada satu masa yang mana detik Allah terima doa, ya. Sehingga kalau ulama-ulama buat kajian, dia kata waktunya ingat bila? Waktunya dekat dengan maghrib. 1 jam hampir dekat maghrib itu waktu yang kita kena duduk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah waktu bila, tapi kita yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Jumaat itu ada banyak kelebihan dia. Doa yang mana Allah makbul doa kita. Bantuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Abu Las meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terbit atau terbenam matahari atau suatu hari yang lebih utama dari hari Jumaat, dan tiada sesuatu yang berada di atas bumi kecuali dia khawatir dan takut pada hari Jumaat kecuali jin dan manusia. Dan di muka pintu masjid ada 2 malaikat yang mencatat orang yang datang lebih dahulu. Maka yang pertama mendapat pahala sama dengan orang yang berkorban unta, dan selanjutnya bagaikan orang yang berkorban kambing dan bersedekah burung, dan bagaikan orang yang bersedekah telur. Maka bila imam telah duduk, dilipat surat catatan itu. Macam orang jaga ambil subuh ke dalam. Macam tu kan. Malaikat jaga je. Siapa datang awal, tulis nama. Nah, yang ni saya landah depan. Nah, yang ni kadang-kadang Jumaat ni mesyuarat tuan-tuan. Sekolah ni dia buat mesyuarat pengurusan hari Jumaat. Macam mesyuarat 12.30 habis 12.30, 12.40 melukuh dia. Dapat telur lah. Telur ayam hantu puyuh. Bila imam saja buka dah, Assalamualaikum, malaikat dah tutup dah. Pagar tutup dah, tak boleh masuk dah cik. Pukul 1 kan. SOP guna mula dulu dah. Macam tu lah dia kurang ni. Nak masuk je malaikat catat dah. Nama sekian, pukul sekian, ini ganjaran. Nama sekian, pukul sekian, ini ganjaran. Ini ganjaran, beribu-ribu. Sampailah sekali, dah habis dah pintu. Imam khutbah boleh jaga dah. Nak masuk pun tak boleh. Macam tu dia buat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Daripada untuk sampai sedikit kecil sampai ke telur. Nah,